Selamat pagi dan salam sejahtera kepada Dr. Gaim. Nama saya Alex Jomarjun, mengambil subjek EJ 30203 yaitu penilaian impak alam sekitar. Pada hari ini saya akan membentangkan jangkaan impak dan plan mitigasi ke atas isu alam sekitar yang saya pilih. Pertama sekali adalah jangkaan impak bagi 3 isu yang dipilih dalam aspek penerokaan dan pelaksanaan. Terdapat 3 isu utama yang diketengahkan, yaitu impak kepada hakisan pantai, impak kepada lalu lintas marin dan darat, dan impak pencemaran bau. Dalam EIA Metric terdapat 1 hingga 3 skala yang mana menunjukkan kadar impak sesebuah aktiviti pembangunan itu. Sebelum itu, saya akan menjelaskan maksud skala 1 hingga 3 yang saya telah bentangkan sebentar tadi. Skala 1 menunjukkan impak aktiviti pembangunan yang dijalankan dalam tapak pembangunan sahaja. Skala 2 pula menjelaskan impak pembangunan itu kepada kawasan persekitaran aktiviti pembangunan. Dan yang terakhir adalah skala 3 yang mana menjelaskan impak aktiviti pembangunan itu yang mana mempengaruhi dan memberi kesan negatif secara global. Bagi impak kepada hakisan pinggir pantai, skala EIA Metric untuk magnitude adalah 2, permanence 3, reversibility 3, kumulatif 3. Seterusnya, impak lalu lintas marin dan darat pula, skala EIA Metric bagi magnitude adalah 2, permanence 2, reversibility 2, kumulatif juga 2. Dan yang terakhir adalah pencemaran bau. EIA Metric untuk magnitude adalah 2, permanence 2, reversibility 2, dan yang terakhir yaitu kumulatif juga 2. Seterusnya, saya akan bentangkan matriks hakisan pinggir pantai seperti dalam jadwal di bawah yang terdiri daripada kriteria, skor, dan penjelasan. Terdapat 4 kriteria yang akan saya jelaskan, yaitu magnitude, permanence, reversibility, dan kumulatif. Skor bagi magnitude adalah 2, permanence 3, reversibility 3, kumulatif 3. Seterusnya, saya akan jelaskan kenapa skor yang diberikan adalah seperti yang saya jelaskan sebentar tadi. Bagi magnitude yang mempunyai skor 2, penjelasannya adalah hakisan pinggir pantai diramal akan berlaku di kawasan setempat atau lokasi pembangunan seperti di Kampung Kinarut. Permanence yang mempunyai skor 3 pula adalah hal ini demikian karena impak hakisan adalah bersifat kekal, terutama hakisan berskala besar. Reversibility pula yang turut mempunyai skor 3, penjelasannya adalah hakisan berskala besar tidak akan pulih kepada bentuk asal dan akan bersifat kekal. Dan yang terakhir yaitu kumulatif yang turut mempunyai skor sebanyak 3. Penjelasannya adalah kumulatif hakisan dilihat akan berterusan dari masa ke semasa sehinggalah keseimbangan baru dicapai oleh kawasan pinggir pantai. Slide yang terakhir saya akan bentangkan ialah cadangan dan plan mitigasi. Dalam jadwal di bawah terdapat 3 perkara yang saya akan jelaskan, yaitu cadangan, langkah, dan penjelasan. Terdapat 3 cadangan yang telah saya pilih, yaitu penanaman tanaman tutup bumi, longgokan batu, dan pemasangan tembok konkrit. Seterusnya, saya akan bentangkan cadangan yang pertama, yaitu penanaman tanaman tutup bumi. Langkah yang diambil adalah melalui penanaman pokok seperti pokok bakau dan pokok ru. Penjelasannya, penanaman litupan bumi seperti pokok bakau dan pokok ru boleh mengurangkan keberkesanan tindakan ombak. Litupan bumi di pinggir pantai dapat menjengkam tanah dan pasir. Litupan bumi juga dapat memperlahankan halaju arus ombak yang menghapas ke pantai. Cadangan yang kedua adalah longgokan batu. Langkah yang diambil menyusun longgokan batu di sepanjang pinggir pantai yang sensitif. Hal ini karena kawasan pinggir pantai yang terdedah kepada hakisan ombak boleh dikurangkan
melalui meletakkan longgokan ketulan batu atau longgokan beg-beg pasir. Longgokan ini bukan sahaja dapat memperlahankan hempasan air, malah dapat melindungi pinggir pantai daripada terhakis. Cadangan yang terakhir adalah pemasangan tembok konkrit. Langkah yang diambil adalah membina tembok konkrit di kawasan pinggir pantai yang sensitif. Rasional daripada tindakan yang diambil ini adalah pembinaan benteng atau tembok konkrit atau dari batu bata juga berupaya mengurangkan tindakan ombak di pinggir pantai. Tembok konkrit dapat menghalang ombak marak dan menghempas pinggir pantai. Dengan cara ini, keberkesanan tindakan ombak untuk melakukan proses hakisan dapat dikawal dan dikurangkan di kawasan pinggir pantai. Sekian sahaja pembentangan dari saya. Diharap apa yang saya bentangkan sebentar tadi sedikit sebanyak memberi ilmu dan maklumat yang bermanfaat kepada pendengar dan pembaca. Sekian dan terima kasih.